Yang tu dia marah. Dia marah sangat-sangat. Kalau hang duk pakai tudung, tiba-tiba tak pakai tudung, pi telanjang tak mana. Hang duk ni tiba-tiba pi rogol anak. Padahal hang pi solat masjid 5 waktu tak tinggal. Dia marah. Hang ada duit banyak, kaya raya tapi tak sedekah. Dia marah. Lagu tu. Itu sifat-sifat orang yang ada peribadi yang tinggi. Faham ke tak? Kita kena buang terus sifat sombong tu. Sebab itu adalah milik Allah. Dan kalau kita salah guna perkataan ataupun arti sombong itu, kita telah menyaingi sifat Allah dengan cara yang salah. Kita telah memperkosa makna kesombongan itu dengan cara logik akal kita. Oh, sombong kena buat lagu ni lah. Sombong kita kena tayang. Sombong kita kena dongak. Sombong kita kena pandang orang remeh. Sombong kita kena pelekeh orang. Sombong kita tak nak bercakap dengan orang. Kita telah menyalahi sifat-sifat tersebut. Okey? Faham ke tak? Baik. Lepas tu, tidak pernah marah kerana urusan peribadinya. Dia hanya marah jika apa yang Allah haramkan dilanggar. Itu kena sifat kita. Maksud kata, kita kena perbetui. Kita kena marah buat benda yang betul. Kita tak boleh marah benda yang tak betul, yang sepatutnya betul. Bengong kan apa? Faham ke tak? Okey? Sat. Makna kata di sini, kalau orang tu dah faham sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, dia tu, okey, dia tu selalu melihat kesesatan dalam dirinya dan menyifati dirinya dengan hal itu. Nampak tak elok saja, dia sedap kata, ni tak boleh ni. Okey, berapa besar pun kepimpinan dan kebijaksanaan yang dimilikinya, walaupun dia cerdik, dia profesor, dia alim ulama, dia mufti, dia apa-apa semua, walaupun dia ada ilmu itu dan tinggi taraf darjatnya, dia akan sedar dan dia tidak akan pernah marah kerana urusan peribadinya, tapi dia hanya marah jika apa yang Allah haramkan dilanggar oleh orang lain. Yang tu dia marah. Dia marah sangat-sangat. Kalau hang duk pakai tudung, tiba-tiba tak pakai tudung, pi telanjang tak mana. Hang duk ni tiba-tiba pi rogol anak. Padahal hang pi solat masjid 5 waktu tak tinggal. Dia marah. Hang ada duit banyak, kaya raya tapi tak sedekah. Dia marah. Lagu tu. Itu sifat-sifat orang yang ada peribadi yang tinggi. Okey? Dan menerima tiap-tiap nasihat yang datang daripada siapa saja. Dia tinggi, dia tapi bila orang tegur, ada kala waktu yang tak betul dia buat terlepas sebab manusia, maka dia akan terima. Dia menjadi orang yang dapat dipercayai, teliti sesuai dengan amanah dan tanggungjawabnya. Dan dia ada amanah dan dia ada tanggungjawab, dia pegang semua tu. Tetapi kalau ada orang menegur dan orang itu tegurannya betul, dia menerimanya. Dan kalau dia tengok orang tu buat salah, dia marah, dia hangat hati kerana dia terlampau sayang dan taksubnya dan tawaduknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Okey, aku rasa cukup lah kot. Panjang sangat, sekian percembuih, skip tak baca. Sebenarnya ada Riyadhus Salihin ni, aku sangat-sangat suka sangat baca sebab aku boleh relate kepada aku diri sendiri. Dan aku pernah jumpa pun hadis ini dekat Quran. Aku dah tanda siap dah. Tapi Alhamdulillah hari ni Tuhan tunjuk hadis yang sama dekat page ni. Jadi aku ada 2 sumber yang aku dah baca hadis ni yang aku rasa seronok sangat. Kalau aku baca, hampa mesti macam, lega, rasa macam, rasa macam relax sikit. Tapi tak apa, ini ada berkaitan dengan takdir, qada dan qadar. Satu topik yang sangat rumit kalau nak baca, kalau nak peterangkan, hampa kena betul-betul buka minda hati, faham betul, baru hampa boleh terima ilmu ni. InsyaAllah besok kalau ada masa lagi, InsyaAllah macam mana kita kata, kita plan. Tetapi dengan pastinya Allah saja yang tahu. Jadi Alhamdulillah, apa sebenarnya ilmu yang saya beritahu tadi tu, yang aku beritahu tu adalah ilmu yang Allah berikan, dan ilmu yang baik-baik itu sahaja adalah ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya ada kesilapan dalam mentafsir ini, ataupun daripada hampa dengar silap ke, ataupun tak reti ke apakah, mungkin itu adalah ilmu aku yang buta perut, tak reti nak bagi hampa terang. Okey? Minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benda ni? Aduh.
Pearl pula dah. Layoklah sikit. Bagilah Chan. Cek. Di muka surat mushaf ataupun Al-Quran yang aku duk selalu baca ni, di mana Nabi Musa ni dia telah melarikan diri setelah bergaduh dengan orang Firaun. Secara tumbukan dia, maka dia lari, dia pergi satu tempat dan terjumpa dengan dua orang perempuan pengembala kambing ni, papupang. Jadi dia duduk tersandak bawah pokok, lepas tu dia berdoakan kepadaku. Dia larikan diri, dia fugitif. Lepas tu dia jumpa dengan perempuan tu, lepas tu dah tolong, lapak lah. Kan? Bila dia lapak, maka dia berdoa kepada Allah akan doa itu. Dan sungguh pun, muka surat sebelah tu 774, ada doa yang sama, mereka replicate dan mereka tulis di sini. Sama je sebiji. Dan doa itu di hujung ayat 24, ya, di hujung ayat 24 yang berbunyi, wahai Tuhanku, sungguh aku terhadap apa yang engkau telah turunkan kepadaku dari, yakni berupa kebaikan, yakni makanan, yakni adalah orang-orang yang menginginkan. Dia teringin, dia nak makan. Okey, nak makan. Jadi dia berdoa kepada Allah sebab dia tengah di dalam pelarian. Okey, maka di sini pun juga ada doa tersebut, doa mohon anugerah kebaikan yang diperlukan. Aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, yakni makanan yang engkau turun kepadaku. Surah Al-Qasas ayat 24, di hujung ayat 24. Okey. Jadi makna kata di sini, kalau hampa ada apa-apa yang hampa inginkan, yakni kebaikan. Jangan pula inginkan nak nikah, nak cerai, kena elok lah. Sekali duk doa pelik-pelik, jadi pi, hampa tak tahu ada hikmah, tak ada hikmah. Lepas tu hampa tanggung lah. So, benda-benda yang kita inginkan, kebaikan, okay? Baik dari segi makanan dan sebagainya, bolehlah baca doa ni, Bismillah. Okey, jadi faham lah. Tak apa, nanti aku akan screenshot benda ni. Hampa boleh tengok lah. Save lah kat dalam notes ke apakah. Lepas tu, dalam pada tu ada di atas ni hadis kursi, aku baca pilah. Hari Jumaat Isra, kita bagi bonus sikit. Pada Abu Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tatkala Allah menciptakan manusia, dia menulis dalam kitabnya yang dia sendirilah yang tulis terhadap dirinya, dan itu diletakkannya di sisinya di atas arash. Sesungguhnya rahmatku lebih mendominasi kemurkaanku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apa maksud di sini? Di atas ni saja kita dah baca, kita akan rasa, kita akan tahu bahawa sendiri-sendiri Allah itu berdiri. Zat dia sendiri yang berdiri, menyebabkan Allah itu Allah, tidak memerlukan pertolongan siapa, sendiri-sendiri Allah itu zat yang berdiri sendiri. Okey, tak ada benda yang dalam dunia ni yang memerlukan pertolongan ataupun bantuan benda lain, tetapi Allah tidak, sendiri. Okey, dia sendirilah dan dia sendirilah. Jadi sesungguhnya rahmatku lebih mendominasi kemurkaanku. Jadi hampa kena faham, rahmat Allah selalu lebih daripada kemurkaan. Yang menghukum itu Allah, dan rahmat Allah lebih daripada kemurkaan dia. Manusia ni lebih kemurkaan daripada kasihani. Tak sama dengan Allah. Ya. Orang buat penayang kat kita, kita geram kat dia 50 kali ganda. Tapi kalau Allah hambanya tidak menurut secara perintahnya, rahmatnya lebih daripada kemurkaannya. Okey, faham ke tak? Kalau hampa tak faham, hampa patah balik ke surah Toha. Ya, surah Toha, kalau di ayat 14 ini, terjemahan surah Toha dia kata, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Dengar ayat ni pun aku dah
perut. Kemarin duk bersembang dengan Niloufar, bukanlah bersembang, duk bermesej kata, ya Allah Niloufar, in demand, Allah kata sesungguhnya aku ini Allah, dan aku buat terjemahan ayat ni. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingatkan aku. Mana kata kita kena solat. Kalau kita tak solat, kita tak ingat Allah. Mana kata kita kena solat, kalau kita tak solat, kita tak ingat Allah. Bila kita tak ingat Allah, Allah pun tak ingat kita. Mampu pilah lepas tu. Pak Am kedak. Jadi lagu tu lah cek. Alhamdulillah. Ui, bau dia mengembok. Kita goreng cok udang pula.